Okey, jadi selamat pagi kepada semua pelajar. Jadi hari ini kita akan tengok tajuk Perang Dunia Kedua. Okey, pada minggu lalu kita telah belajar tajuk Perang Dunia Pertama. Jadi hari ini kita tengok Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua ini dia berlaku dari tahun 1939 hingga 1945. Okey. Jadi kita tengok buku teks sekarang. Okey, buku teks anda di kata 4, muka surat dia adalah di muka surat 58. Okey. Pastikan anda ada buku teks bersama dengan anda. Okey, muka surat 58 Jadi tajuk Perang Dunia Kedua. Jadi mengapa berlaku Perang Dunia Kedua? Okey, semalam kita telah tengok Perang Dunia Pertama. Okey. Dan Perang Dunia Pertama ini berakhir dengan kegagalan kuasa tengah. Okey, itu Jerman dan Austria-Hungary. Okey, Jerman dan Austria-Hungary kalah. Dan disebabkan mereka kalah, mereka kena tanda tangan perjanjian. Okey, perjanjian. Perjanjian itu dipanggil sebagai Perjanjian Versailles. Ya. Jadi kalau kita rekod balik apa yang berlaku dalam Perang Dunia Pertama, okey, dalam Perjanjian Versailles, okey, dalam Perjanjian Versailles apa yang berlaku adalah ini. Okey. Ini di muka surat 56 kita rekod balik. Okey. Jadi dalam Perjanjian Versailles, Jerman dihendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Okey, Jerman kena bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman kalah, jadi dia kena tanggungjawab. 2, Jerman kena bayar ganti rugi. Okey, Jerman kena bayar ganti rugi. Okey, kita tengok di sini, Jerman kena bayar ganti rugi. Okey, ganti rugi ataupun pampah. Sini ada gambar dia lah. Okey, gambar Perjanjian Versailles. Ini Jerman. Okey. Ini adalah Jerman. Okey, ini adalah kuasa bersekutu, kan? Inilah kuasa barat yang menang. Okey. Okey, boleh? Okay, kita balik semula. Okey, jadi Jerman kena bertanggungjawab. Jerman kena bayar pampasan ataupun ganti rugi. Okey. Dan lagi satu, Jerman kena kecilkan. Dia kena hadkan saiz angkatan tentera. Okey. Jerman kena hadkan saiz angkatan tentera. Maksudnya Jerman dia kena kurangkan saiz bilangan tentera dia. Okey, bilangan tentera dia. Dia kena kecilkan bilangan tentera dia. Okey. Dan yang keempat adalah Jerman kena menyerahkan wilayahnya, tanah jajahannya kepada Pakatan Pertiga. Jerman kehilangan wilayah dan tanah jajahannya. Okay. Jadi secara tidak langsung, kalau anda adalah Jerman, okay, saya nak tanya anda, kalau anda adalah Jerman, apa perasaan anda? Anda kena bertanggungjawab, anda kena bayar ganti rugi yang tinggi, anda kena kurangkan saiz tentera, anda juga hilang wilayah. Jadi apa perasaan anda kalau anda Jerman? Okey, Goebbels kata tak puas hati. Okey, tak puas hati. Goebbels orang kata tak puas hati. Jerman rasa tak puas hati. Jadi disebabkan Jerman tak puas hati, Jerman bertindak balas. Okey, nanti kita akan tengok apa tindak balas Jerman. Okey. Jadi soalan Perjanjian Versailles ini sering keluar dalam exam SPM tau yang lalu. Okey, jadi mana tahu soalan ini kan keluar lagi. Okey, cuba anda tengok apa jawapan ini. Perjanjian Versailles menambahkan Perang Dunia Pertama. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Jerman? Okey. Anda ini ialah muka surat buku teks yang lama. Okey. Anda abaikan ini. Jadi apakah kesan perjanjian terhadap Jerman? A, kalian dalam Liga Bangsa ditamatkan. B, pemulihan sistem monarki. Sistem monarki ini maksudnya sistem beraja. C, keluasan empire berkurangan. D, perkongsian sumber tenaga dengan negara lain. Okey, apa jawapan dia? Okey, tolong tulis dalam ruangan chat.
Okey. Apa jawapan dia? Apa kesan terhadap Jerman? Okey, Lihia kata C. Okey, Goebbels kata C. Okey, betul. Jawapan dia adalah C. Okey. Jawapan dia adalah C. Okey. Keluasan empire berkurangan. Keluasan empire maksudnya keluasan wilayah ataupun keluasan tanah jajahan berkurangan. Okey. Sebab Jerman kena apa? Jerman dia kena serah tanah jajahan dia. Okey. Kalau pemulihan sistem monarki salah. Sebab dalam penjajahan Versailles, bukan, selepas Perang Dunia Pertama, kesan dia adalah okey, tamatnya pemerintahan beraja. Okey, termasuk Jerman. Bukan pulih tapi tamat. Okey, jadi kita tengok soalan ini pula. Okey, soalan ini soalan SPM juga. Okey. Mengapakah Jerman dihukum sedemikian rupa? Mengapa Jerman dia kena syarat ini? Bertanggungjawab, bayar papasan, kurangkan saiz tentera. Okey, mengapa Jerman dihukum sedemikian rupa? Okey, mengapa dia dihukum sedemikian rupa? A, mengaut hasil negara lain. B, dituduh memulakan peperangan. C, melakukan penghapusan etnik. D, menyebarkan fahaman komunis. Okey, apa jawapan dia? Okey, apa jawapan dia? Okey, anda tolong tulis dalam ruangan chat. Mengapa Jerman dihukum sedemikian rupa? Bayar ganti rugi, kurangkan saiz tentera, okey, bertanggungjawab, hilang tanah jajahan dan wilayah. Okey, mengapa Jerman dihukum? B, okey. B, Lin Shooting kata B, Gabriel pun kata B, ya betul. Jawatan Shooting dengan Gabriel betul, okey. B. Okay, sebab Jerman dituduh memulakan peperangan. Okey, Jerman dituduh memulakan peperangan. Sebab Perang Dunia Pertama mula apabila Jerman serang Perancis. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok buku teks balik. Kita tengok buku teks balik. Okey, kita tengok sini balik. Okey, Perang Dunia Kedua. Jadi sekarang kita tengok apa faktor-faktor dia. Apa faktor-faktor dia. Mengapa bermula Perang Dunia Kedua ini? Okey, faktor dia adalah ini. Satu, kemunculan ideologi baru. Okey, kemunculan ideologi baru. Okey, kemunculan ideologi baru. Jadi pada masa itu muncul ideologi baru. Sebab selepas Perang Dunia Pertama, wujud masalah kemelesetan ekonomi. Okey, wujud masalah kemelesetan ekonomi. Sebab pada masa itu banyak bahan mentah telah dimusnahkan. Okey, banyak harta benda awam juga telah musnah sebab perang. Okey, banyak peruntukan digunakan untuk pembelanjaan membeli senjata dan pembelanjaan perang. Jadi pada masa itu ekonomi menjadi turun. Okey, ekonomi merosot. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi merosot ini, penduduk Itali dan penduduk Jerman mengadakan gerakan politik radikal. Okey, dan muncullah ideologi yang baru, iaitu fahaman yang melampau. Okey, fahaman yang melampau iaitu fasisme di Itali dan nazisme di Jerman. Jadi anda kena tahu apa beza dia. Okey, kita lihat yang pertama dulu, fahaman ataupun ideologi fasisme. Okey, fasisme ini di Itali. Okey, siapa yang mula
Okay, Benito Mussolini. Benito Mussolini adalah pemimpin Itali. Okay, dia adalah pemimpin Itali. Jadi Benito Mussolini dia menggunakan fasisme ini untuk membangkitkan semangat tentera Itali. Okay. Jadi apa maksud fasisme? Fasisme ini maksudnya memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Okey, maksudnya negara dulu. Okey, apa-apa yang dibuat mesti untuk negara. Okey, mesti negara. Jadi termasuk berperang. Berperang bagi meningkatkan imej negara. Okey, ini adalah nasionalisme melampau. Okay, ini adalah nasionalisme melampau. Cinta kepada negara dan bangsa tetapi melampau. Okay, melampau. Okay, contohnya berperang untuk meningkatkan imej negara. Sanggup berperang untuk meningkatkan imej negara. Jadi pada masa itu, Itali meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsya, Ethiopia dan Albania. Okay, Itali dia meluaskan tanah jajahan. Jadi ini adalah fasisme, mengutamakan kepentingan negara melebihi individu. Okay, lepas tu kita tengok Nazisme. Okay, Nazisme ini, dia adalah satu fahaman ataupun ideologi di Jerman. Okay, siapa yang memulakan dia? Adolf Hitler. Okay, Adolf Hitler ni adalah pemimpin baru Jerman. Jadi pada masa itu berlaku kemelesetan ekonomi juga. Okay, jadi pada masa itu untuk mengalih pandangan rakyat, maka Adolf Hitler dia guna fahaman Nazisme. Okay, jadi Nazisme ini mengagungkan bangsa Jerman. Okay, Nazisme mengagungkan bangsa Jerman dan Hitler, Adolf Hitler berusaha memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengenepikan perjanjian Versailles. Maksudnya Adolf Hitler dia tidak mempedulikan perjanjian Versailles. Jadi apa Hitler buat? Hitler dia bina angkatan tentera semula. Dia besarkan angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula. Dia dapat balik wilayah dan tanah jajahan dia. Okay, dia dapat balik tanah jajahan dia. Okay, jadi di sini kita boleh lihat ada gambar di sini ya. Okay, jadi gambar di sini ini adalah Adolf Hitler. Okay, jadi saya kecilkan sikit. Okay, jadi Adolf Hitler. Okay, jadi kalau kamu tengok di sini ya, Adolf Hitler cukup popular di kalangan rakyat Jerman. Jadi pada masa itu Adolf Hitler dia bukan mengecilkan tentera, tetapi dia membesarkan tenteranya. Membesarkan tentera dia. Tengok gambar ini, tentera dia cukup ramai. Jadi apa tujuan dia? Untuk mengalih perhatian rakyat daripada masalah ekonomi. Okey, jadi cuba anda tengok soalan SPM ini ya. Okey, anda beritahu saya. Okey, apa jawapan untuk ini? Apa tidak balas Jerman terhadap syarat perjanjian Versailles? Okey, abaikan yang muka surat ini ya. A. Menutup pintu sepadan. B. Berdamai dengan negara jiran. C. Memperkuat sistem pertahanan. Itu tentera. D. Melaksanakan sistem demokrasi. Apa jawapan dia? Okey, tulis dalam ruangan chat. Okey, apa jawapan dia? Okey, Lin Shooting kata C, Lee Hia kata C, Gabriel pun kata C juga. Ya, jawapan dia adalah C. Memperkuatkan sistem pertahanan. Itu tentera. Okey. Boleh ya? Okey, jadi sekarang kita balik semula kepada buku teks. Okey. Okey, jadi muncul ideologi baru sebab pertama. Okey, sekarang kita tengok sebab yang kedua, mengapa berlaku Perang Dunia Pertama, itu
ketidakpuashatian terhadap perjanjian Versailles. Okey, tadi saya sudah terangkan kepada anda tentang ini. Bagi Jerman, perjanjian Versailles ini adalah tidak adil dan menjejaskan kedaulatan dan imej negara Jerman. Bukan hilang tanah jajahan sahaja, kena bayar ganti rugi pampasan. Menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk. Jerman mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk, inflasi yang teruk. Jadi Itali pun tidak puas hati. Itali pun tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Semasa Perang Dunia Pertama, Itali dia di sebelah Perancis dengan Britain. Itali pada masa itu dia di sebelah Pakatan Bertiga. Pakatan Bertiga. Tetapi walaupun menang, tapi Itali tak puas hati. Kenapa tau? Itali tak puas hati kerana dia tidak diberikan tanah jajahan yang baru seperti yang diperolehi oleh Perancis dan Poland. Itali dia tidak dapat bahagian dia. Dia menang tapi dia tak ada bahagian dia. Jadi Itali tak puas hati juga. Boleh faham tak? Jadi sekarang yang ketiga adalah ini. Mengapa berlaku mengapa berlaku ini? Perang Dunia Pertama. Sebab ketiga adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Jadi Liga Bangsa-Bangsa ini ditubuhkan untuk menjaga keamanan dunia selepas Perang Dunia Pertama. Tetapi Liga Bangsa ini dia gagal. Mengapa gagal? Liga Bangsa dia gagal dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Gagal. Jerman tak ikut. Jerman besarkan tentera dia. Jadi Liga Bangsa tak dapat buat apa-apa. Dan Liga Bangsa gagal menangani krisis pencerobohan yang berlaku. Contohnya apabila Itali menyerang Habsyah, Jerman menyerang Poland, Liga Bangsa tak dapat buat apa-apa. Liga Bangsa tak dapat buat apa-apa. Lagi satu. Kalau di Asia, apa yang berlaku? Jepun pada masa itu menakluk Manchuria. Dan menakluk kawasan-kawasan lain. Liga Bangsa pun tak dapat buat apa-apa. Jerman keluar daripada Liga Bangsa dan besarkan tentera dia. Liga Bangsa pun tak boleh buat apa-apa. Itali serang Habsyah pun sama. Dia macam ni lah. Liga Bangsa yang di bawah ini. Ini adalah Jerman, Itali. Anda tengok gambar ini. Jadi bagaimana anda halang harimau-harimau dengan singa ini? Boleh anda faham? Jadi Liga Bangsa ini gagal. Liga Bangsa. Saya tunjukkan kepada anda. Ada gambar dia tak? Tak ada. Saya tak ada gambar dia. Saya tak ada. Tak ada. Tak tahu slide itu pergi mana. Jadi lagi satu sebab mengapa berlaku Perang Dunia Kedua ialah wujudnya sistem pakatan jugalah. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua, macam Perang Dunia Pertama, wujud pakatan-pakatan. Wujud kumpulan-kumpulan. Pada masa itu kamu ada dua kumpulan juga, iaitu kuasa paksi. Kuasa paksi, dulu Perang Dunia Pertama, mereka dipanggil sebagai kuasa tengah. Perang Dunia Kedua, dia dipanggil sebagai kuasa paksi. Ahli dia, Jerman. Jerman, Itali dan Jepun. Jerman, Itali dengan Jepun.
Dan lepas tu kita ada kuasa bersekutu. Okey. Kuasa bersekutu ini dulu semasa Perang Dunia Pertama ia dipanggil sebagai Pakatan Bertiga. Okey, ahli dia Britain, Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat. Okay. Jadi ini adalah sistem pakatan yang berlaku semasa Perang Dunia Kedua. Jadi bila ada kumpulan-kumpulan ini, maka meletuslah Perang Dunia Kedua. Sebab dua-dua kumpulan ini mereka bergaduh. Okey, setakat ini anda boleh faham ke? Okay, kita cuba tengok beberapa soalan SPM. Anda kena tengok sebab biasanya soalan SPM ni berulang-ulang tau. Saya tahu ini adalah silibus lama, tapi soalan dia boleh berulang-ulang. Jadi baik kita bersedialah. Okay, mana tahu dia ulang balik. Okay, sebab ini berkaitan. Okay, anda tengok sini soalan SPM. Okay, bagaimanakah tokoh berikut Adolf Hitler mengembalikan semula maruah bangsa dan negaranya selepas Perang Dunia Pertama? Okey, apa jawapan dia? Para pelajar. Apa jawapan dia? A. Mengadakan referendum. B. Memperbesarkan angkatan tentera. C. Membangunkan industri baru. D. Memulihkan sistem monarki. Okey, apa jawapan dia? Okey, tulis dalam ruangan chat. Okey. Lin Shooting kata B, Gabriel pun kata B. Ya, betul. Referendum ini maksudnya pungutan suara. Okey, pungutan suara. Okey, minta pandangan orang ramai. Itu adalah referendum. Okey. Jadi jawapan dia adalah B, membesarkan angkatan tentera. Okey, anda cuba tengok yang bawah ini ya. Okey, anda tengok soalan ini. Okey, kesan Perang Dunia Pertama terhadap Jerman. Jerman hilang tanah jajahan, Jerman kena bayar papasan yang tinggi. Apakah tindakan Jerman menghadapi kesan tersebut? Okey, apa jawapan dia? Kebeshi. Okey, pungutan suara maksudnya dia macam undi lah, okey. Tapi ini dia lebih kepada minta pandangan ahli ya, okey. Minta pandangan ahli ataupun minta pandangan rakyat lah tentang sesuatu perkara. Okay, minta pandangan. Macam tadi, saya kat Telegram kan, saya tanya anda, saya nak buat kelas hari ini. Minta respons, jadi anda respons, ya boleh. Itu boleh dikira sebagai pungutan suara lah. Kalau semua boleh, saya buat kelas. Kalau semua kata tak boleh, saya tak buat kelas lah. Okey, apa jawapan dia? B ya, membesarkan angkatan tentera. Macam atas juga. Okey, yang bawah ini, Jerman menghadapi masalah kemelesetan ekonomi. Apakah tindakan Jerman untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada masalah tersebut? Apa jawapan dia? Okey, apa jawapan dia? Okey, C, memperkuatkan bidang ketenteraan. Okey, menguatkan tentera dia. Dia macam soalan atas juga. Okey, ini pun sama. Okey, SPM 2010. Okey, tokoh berikut adalah pemimpin Jerman yang dituduh mengingkari perjanjian Versailles. Itu Adolf Hitler. Apa bukti tuduhan tersebut? Jawapan dia adalah A lah. Membesarkan angkatan tentera. Okey, tengok yang bawah ini. Jerman melanggar perjanjian Versailles. Bagaimanakah negara tersebut melanggar perjanjian Versailles? Memperkuatkan angkatan tentera. Okey. Jadi anda tengok di sini ya. Okey, soalan tentang tengok soalan SPM Okey, kebanyakannya dia jawapan dia adalah tentang apa? Menguatkan angkatan tentera. Jadi poin itu para pelajar kena ingat mana tahu dia akan ditanya lagi. Poin itu para pelajar kena ingat. Jerman membesarkan angkatan tentera dia. Okey, anda ingat poin ini.
Okey. Boleh faham setakat ini? Boleh ikut tak? Boleh faham? Ada apa-apa soalan anda nak tanya kepada saya? Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum kita meneruskan tajuk yang seterusnya. Okey, tak ada. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita tengok tajuk berikut, Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi Perang Dunia ini dia berlaku di dua kawasan. Okey, satu di Eropah. Okey, di Eropah, dan lagi satu adalah di kawasan Asia Pasifik. Asia Pasifik sana dia lebih kepada Jepun. Okey, Jepun. Kalau Eropah dia lebih kepada tindak tanduk Jerman. Okey. Jadi sekarang kita tengok yang Eropah dulu. Okey. Jadi Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland. Okey. Apabila Jerman menyerang Poland, jadi berlaku Perang Dunia Kedua. Kalau Perang Dunia Pertama, Jerman serang Perancis. Itu Perang Dunia Pertama. Jerman serang Perancis. Perang Dunia Kedua, Jerman serang Poland. Dua-dua pun P juga. Okey. Dua-dua pun P juga. Okey. Dua-dua P. Formula J serang P. Okey. Kalau Jepun, dia serang Pearl Harbor. Ini Jepun. Kalau Jerman serang Poland. J serang P. Okay. Mengapakah tujuan Hitler bukan membunuh orang beragama Jewish? Okey, sebab pada masa itu anda kena faham satu perkara. Okey. Kita tengok buku teks balik. Okey, pada masa itu Jerman dia memegang ideologi Nazisme. Dia memegang fahaman Nazisme. Jadi dalam fahaman Nazisme, Adolf Hitler dia kata bangsa Jerman adalah paling agung. Okey, bangsa Jerman adalah bangsa yang agung. Okey, yang agung. Okey, faham tak? Jadi semasa Perang Dunia Kedua, okey, banyak yang dihantar ke dalam camp. Okey, banyak yang dihantar ke dalam camp. Okey, masuk yang Yahudi lah, orang Yahudi. Okey, itu Jewish. Okey. So pada masa itu okey, saya baca dalam buku lah. Okey. Pada masa itu dikatakan orang Yahudi ataupun Jewish, mereka ini pandai. Jadi Hitler dia nak gunakan kepandaian ini. Dia nak manipulasikan, mempergunakan kepandaian Jewish ini, untuk membantu dia. Tapi pada masa itu ramai juga yang meninggal dunia. Banyak juga bangsa Yahudi ataupun Jewish yang meninggal dunia. Okey. Okey, boleh Gabriel? Okey. Anda tengok ini balik Jadi bermula apabila Jerman serang Poland Okey, anda ingat ini. Okey, anda ingat ini. Okey. Jadi peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Jadi peristiwa ini menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Sebab Poland ini adalah kawan baik kepada siapa? Poland ini adalah kawan baik kepada Britain dengan Perancis. Okey? Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, peristiwa yang seterusnya. Okey, penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Okey, pada masa itu Jerman dia bukan sahaja serang Poland, dia serang banyak kawasan tau. Dia serang Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg,
dan Perancis juga. Pada masa itu Jerman hampir menguasai keseluruhan negara di Eropah Barat. Dan dia menggunakan teknik serangan Blitzkrieg. 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 Jadi apa masuk Blitzkrieg? Anda tengok sini muka surat 60 yang di bahagian bawah ini glossary Blitzkrieg maksudnya maksudnya serangan kilat. Kapal terbang Jerman mengebom sasaran musuh diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Jadi serangan kilat maksudnya serangan yang cepat. Kapal terbang pun ada, kereta kebal pun ada, motosikal pun ada. Maksudnya udara ada, darat pun ada. Jadi Jerman guna teknik ini. Lepas itu Jerman juga mengebom Britain. Jerman juga mengebom Britain. Jepun melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain. Sebab Britain ini dia adalah macam satu pulau. Jadi kena guna serangan udara dan laut. Darat tak boleh Jadi pada masa itu Jerman dia musnahkan Dia musnahkan pelabuhan, dia musnahkan kawasan perindustrian dan dia menjejaskan udara Britain, pertahanan udara Britain. Dan tindakan ini menjejaskan ekonomi Britain. Lepas itu kita tengok Itali pula. Sebelum itu kita tengok Jerman, kita tengok Rusia dulu. Jerman juga mempunyai cita-cita untuk melancarkan serangan terhadap Rusia. Dia mempunyai cita-cita untuk menawang Rusia. Rusia ni negara yang sangat besar. Sebab apa? Sebab Hitler ini dia ada cita-cita nak menguasai Rusia. Itu menguasai seluruh Eropah. Kalau dia kuasai Rusia, maksudnya dia berjaya menguasai Eropah. Jadi pada masa itu Hitler dan Jerman menyasarkan bandar seperti Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Ini bandar di Rusia. Jadi Jerman telah melancarkan operasi, dia guna teknik ini, operasi Barbarossa. Apa tu Barbarossa? Anda tengok yang sini, info sini, muka surat 60. Dalam operasi Barbarossa, Hitler telah mengarahkan lebih 3 juta tentera menyerang Rusia dengan bantuan 3,350 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang. Jadi udara ada, darat pun ada. Jadi operasi ini turut disertai oleh tentera Finland, Hungary dengan Romania. Itu adalah Jerman. Apa yang ditanya oleh Kempesi Sekejap Luxembourg. Luxembourg. Mengapa anda tanya pasal Luxembourg? PC, kenapa anda tanya pasal Luxembourg? Oh, ini. Kerana ini, Luxembourg. Ini. Ini adalah ejaan Luxembourg lah. Luxembourg. Ini adalah ejaan Luxembourg. Dalam buku teks. Anda tolong ikut buku teks. Tolong ikut buku teks. Melainkan buku teks kata ada ralat, baru kita baiki kesilapan ejaan dia. Tadi itu adalah Jerman. Sekarang kita tengok Itali macam mana. Itali ini sekutu Jerman, dia mengisytiharkan perang terhadap
Britain dan Perancis juga. Okey. Tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan. Manakala Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Okey. Jadi Itali pun terlibat dalam serangan tersebut. Okey. Boleh? Jadi gambar ini adalah lokasi lokasi serangan Jerman. Okey. Jerman dan Itali ya. Tengok Jerman, kalau anda tengok peta ni ya, Jerman menyerang banyak kawasan tau. Jerman menyerang banyak kawasan. Okey. Anda tengok peta ini. Okey. Jadi ini adalah sekutu kuasa paksi. Okey. Gambar ini adalah Hitler. Ini adalah Hitler. Kawasan ini adalah Eiffel Tower, Paris, Perancis. Okey, boleh. Okey, jadi apa yang saya kata ini, tajuk dia adalah peristiwa. Peristiwa. Kalau soalan tu minta anda tulis tentang peristiwa Perang Dunia Kedua, inilah jawapan anda. Okey, inilah jawapan anda. Anda boleh tulis ini peristiwa. Yang tadi saya kata ni apa, ideologi ini semua, kegagalan Liga Bangsa, ini adalah faktor. Okey, ini adalah faktor. Tapi anda kena tahu muka surat mana dia tentang apa. Muka surat mana tentang apa. Ini adalah tentang peristiwa. Okey. Peristiwa ataupun perkembangan lah. Perkembangan pun boleh juga. Okey, peristiwa ataupun perkembangan pun boleh juga. Perkembangan. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok tajuk yang terakhir ya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berakhirnya Perang Dunia Kedua. Okey. Jadi kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. Walaupun Jerman dia banyak menguasai kawasan di Eropah pada peringkat awal, tapi kuasa bersekutu ini itu Britain, Perancis, Amerika Syarikat, Rusia, mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama. Disebabkan mereka bekerja sama, mereka melakukan tindakan balas, maka Jerman kalah. Jerman mula mengalami kekalahan. Kita tengok yang pertama. Kerjasama. Kerjasama kuasa besar. Pada masa itu, tokoh Amerika Syarikat, Presiden Amerika Syarikat adalah Franklin Roosevelt. Perdana Menteri Britain adalah Winston Churchill. Dan lagi satu adalah Presiden Rusia, itu Joseph Stalin. Joseph Stalin. Yang gambar ini, anda tengok gambar ini. Ini adalah Winston Churchill. Winston Churchill. Ini Winston Churchill. Winston Churchill. Yang ini adalah Franklin Roosevelt di tengah-tengah ini. Yang ini adalah Joseph Stalin dari Rusia. Jadi pemimpin-pemimpin ini seringkali bertemu dan membuat keputusan tentang politik, tentera serta perang. Jadi disebabkan mereka bekerja sama, maka dalam tentera bersekutu mereka ada tiga perkhidmatan, iaitu tentera, darat, udara dan laut. Boleh faham? Jadi kita tengok yang kedua, satu kerjasama kuasa besar. Dua, keberkesanan strategi serangan. Keberkesanan strategi serangan. Kegagalan, kesilapan kuasa paksi kesilapan Jerman
pada masa itu adalah operasi menawan Rusia. Okey, membawa kegagalan. Ini adalah kesilapan kuasa paksi dan Jerman. Manakala kuasa bersekutu, di bawah pimpinan Amerika Syarikat pada masa itu memperlihatkan keunggulan dalam perancangan tentera. Terutamanya operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Ini adalah kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Jadi, yang ketiga, kegagalan operasi menawan Rusia. Mengapa Jerman kalah? Mengapa kuasa paksi kalah? Tadi saya sudah nyatakan, iaitu operasi menawan Rusia telah gagal. Telah gagal. Mula-mula dia berjalan lancar pada peringkat awal. Tetapi akhir-akhirnya Jerman kehilangan banyak nyawa tentera. Banyak tentera yang mati semasa cuba menawan Rusia. Mengapa? Sebab musim sejuk. Sebab mengapa? Musim sejuk. Sangat sejuk. Tentera tak boleh tahan. Bukan saja sejuk, tentera Jerman juga kehabisan peluru, minyak dan makanan. Tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan. Dan tempoh perang ini cukup panjang. Tempoh perang tersebut cukup panjang. Dan tentera pun lemah semangat. Tentera pun lemah semangat. Dan lagi satu adalah ini. Pada masa itu, General Jerman itu Friedrich von Paulus. Kalau anda tak boleh ingat nama dia, Friedrich von Paulus, anda ingat General Jerman cukuplah. Jadi pada masa itu, General Jerman, dia mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan. Dan akhirnya, Jerman kalah. Jadi kalau soalan tanya, apa faktor kegagalan Jerman dalam menawan Rusia? Jawapan anda adalah satu, tempoh perang. Tempoh perang yang panjang. Dua, anda tulis, musim sejuk. Tiga, semangat tentera lemah. Letih kan? Kalau asyik perang dan tempoh yang panjang, anda akan rasa letih. Empat, kalau contohnya kalau saya buat sejarah tiap-tiap hari, sampai satu masa anda akan letih juga. Oh, sejarah lagi, anda akan rasa letih. Empat, kehabisan tentera Jerman kehabisan apa? Kehabisan peluru. Masalah senjata, bukan saja peluru, kehabisan minyak. Minyak pun habis. Macam mana kereta kerbau nak bergerak? Minyak dah habis. Lepas itu, kekurangan makanan. Sejuk, susah cari makanan. Dan lagi satu sebab adalah ini. General Jerman ingkar arahan. General Jerman ingkar arahan. Jadi ini adalah sebab. Ini adalah sebab kegagalan operasi menawan. Siap. Boleh? Kampesi, peluru, bom. Betul lah. Pada masa itu kehabisan peluru. Peluru pun habis, bom pun habis. Jadi semua benda pun habis. Macam mana nak perang? Sebab anda kena ingat lah, pada masa itu musim sejuk. Musim sejuk.
Anda nak lawan kat Rusia. Rusia tu tempat dia tau. Tentera dia. Okey, lagi satu, Rusia ni besar. Okey, Rusia ini Rusia ini adalah sebuah negara yang sangat besar. Okey, yang sangat besar. Mana? Saya tak ada peta. Saya ada peta Rusia. Okey, Rusia ni kawasan yang sangat besar. Bukan senang nak tawan Rusia. Okey, Itali ada mengadakan pakatan dengan kuasa luar tanpa izin Jerman. Okey, itu saya kurang pasti ya. Okey, saya kurang pasti. Mungkin anda boleh Google Google. Okey. Tapi apa yang saya dengar cerita tu, Benito Mussolini saya rasa dia pun dibunuh juga. Okey. Benito Mussolini, pemimpin Jerman, dia pun dibunuh. Okay. Dia pun mati terbunuh. Okay. Okay. Hitler pun mati juga. Dengar kabar dia bunuh diri. Okay. Dia bunuh diri. Okay. Nanti kita akan tengok kekalahan Jerman. Saya rasa perintah Hitler adalah untuk meneruskan peperangan. Okey. Tetapi General Jerman ini dia engkar. Jadi dia serah kalah. Okay. Sebab Hitler ini dia ada cita-cita untuk kuasai Eropah. Kuasai Eropah. Tetapi saya rasa General Jerman dia ingkar. Dia terus salah kalah. Okey. Okey, boleh? Ya. Okey, jadi sekarang apa yang berlaku di sini adalah kekalahan Jerman. Okey, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Okey, mengapa Jerman boleh kalah? Okey, sebab ini kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Okey, jadi pada masa itu, kuasa bersekutu itu Britain, Perancis, Amerika Syarikat, Rusia, mereka buat satu operasi yang dipanggil sebagai operasi, yang kod dia dipanggil sebagai D-Day. Okey, operasi D-Day lah. Okey, jadi pada masa itu dalam operasi ini tentera bersekutu berjaya mendarat. Okey, tak berapa kemas sangat saya punya garisan lah. Okey, saya guna garisan ini ya. Jadi tentera bersekutu pada masa itu berjaya mendarat di Normandy, Perancis. Okey, dan mereka berjaya memperdayakan tentera Jerman. Okey, kerana tentera Jerman dia dapat maklumat palsu. Okey, dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Okey, jadi Jerman dia tertipu dengan maklumat yang palsu. Okey, maklumat yang palsu. Jadi tentera bersekutu berjaya menipu Jerman dan mendarat di Normandy, Perancis. Okey, Jerman dia ingat kawasan ini. Dia pergi kawasan Calais tapi tentera mendarat di Normandy. Okey, jadi Jerman tertipu. Jadi kejayaan ini, dalam kejayaan ini, ia meningkatkan semangat tentera bersekutu. Dan kejayaan ini juga membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Okey, dia meningkatkan semangat tentera bersekutu. Okey, semangat tentera Jerman menjadi semakin lemah selepas kegagalan operasi Rusia. Bukan saja lemah tapi kena tipu. Okey, jadi selepas itu tentera bersekutu memasuki Jerman kali ini.
dari arah barat. Okey, dari arah barat, manakala Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Okey, jadi ini bermakna kuasa bersekutu sekarang menyerang Jerman dan Jerman telah dikepung dari barat dan timur. Jerman telah dikepung. Dan Adolf Hitler dia telah meninggal dunia. Okey, dengar cerita dia telah membunuh diri. Okey, dengar cerita Hitler dia telah membunuh diri. Semasa Berlin ni ibu kota Jerman. Pada masa itu Berlin ditawan oleh tentera bersekutu. Hitler pada masa itu dikatakan telah membunuh diri. Itu cerita yang saya dengar lah. Anda boleh Google search cerita berkenaan. Jadi disebabkan Jerman kalah, jadi Jerman terpaksa menandatangani perjanjian menyerah kalah dan sekaligus menamakan perang yang berlaku selama 6 tahun di Eropah. Akhirnya Jerman kalah. Jadi disebabkan Jerman kalah, kuasa bersekutu berjaya di Eropah. Sekarang, jadi kejayaan dalam perang di Eropah membolehkan tentera bersekutu sekarang memberi perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik untuk menghadapi tentera Jepun. Jadi apabila Amerika Syarikat mengebom bandar Jepun, Hiroshima dan Nagasaki, Jepun pun kalah. Tapi Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik oleh Jepun, kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Sebab tajuk dia sangat panjang. Boleh? Jadi boleh anda faham? Jadi yang tajuk ini, yang di bawah ini adalah kegagalan Jerman. Saya tulis di sini. Faktor kegagalan Jerman ada kuasa paksi. Ataupun ia boleh jadi faktor kemenangan kuasa bersekutu. Ataupun lagi satu adalah bagaimanakah Perang Dunia Kedua tamat. Boleh faham? Jadi ini adalah tajuk kepada, ini adalah soalan dia dan jawapan dia adalah ini. Boleh? Boleh ya. Nanti anda boleh tengok rakaman semula. Saya akan hantar rakaman anda ke dalam grup. Jadi sebelum kita berakhir, kita tengok beberapa soalan dahulu. Anda cuba tengok soalan objektif. Anda tengok soalan objektif. Benito Mussolini dengan Adolf Hitler, dua gambar ini. Apakah persamaan pemimpin tersebut? Apa jawapan dia? Tolong bagi jawapan dengan segera. Kita ada masa 2 minit saja sebenarnya. Bagi jawapan, apa jawapan dia? Apa persamaan dua pemimpin ini? A. Meluaskan tanah jajahan. B. Memulihkan kerakyatan rakyat. C. Mengetatkan kawalan sempadan. D. Mengamalkan kebebasan bersuara. Gabriel kata A, betul. Meluaskan tanah jajahan. Dua-dua pun meluaskan tanah jajahan. Kita tengok soalan yang seterusnya. Yang berikut merupakan pasangan yang tepat. Mana berikut merupakan pasangan yang tepat bagi ideologi di Itali dan Jerman? Fasis di Itali, Nazisme di Jerman. Jadi mana satu jawapan yang betul? A, B, C, D. Mana satu jawapan yang betul? Li Ngembiao kata B. Campeche pun kata B. Ya, betul. Jawapan dia adalah B. Fasisme maksudnya
mengutamakan kepentingan negara. Okey. Nazisme mengagungkan bangsa sendiri. Okey. Jadi betul Okey, 11. Okey, senarai berikut merujuk kepada kawasan yang ditakluki oleh Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Okey. Okey, Poland, Denmark, Norway. Okey, bagaimanakah Jerman menguasai negara tersebut? Okey, bagaimanakah Jerman menguasai negara tersebut? Ya. A, betul. Serangan kilat. Okey, apa nama lain bagi serangan kilat itu? Apa nama lain dia? Okey, susah nak sebut. Okey, ini. Nama lain bagi serangan kilat adalah ini. Blitzkrieg. Nasib baik. Bukan Barbarossa. Blitzkrieg. Okey, bukan Barbarossa. Barbarossa itu adalah operasi menyerang Rusia. Okey, Barbarossa inilah operasi menyerang Rusia, bukan Barbarossa. Okey, Blitzkrieg. Okey, boleh? Ya, bro. Jangan anda keliru dengan kedua-dua konsep ini Okey, 12. Okey, berikut adalah pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Okey, mengapakah tentera Jerman gagal mengesan pendaratan tentera tersebut? A, pemalsuan maklumat. B, pembelutan tentera berlaku. C, kerjasama penduduk tempatan di kelonggaran kawalan sempadan. Okey, apa jawapan dia? Okey, Gabriel kata A. Okey, Lee Hia pun kata A. Okey, bagus. Jawapan dia adalah A, pemalsuan penyebaran maklumat. Okey, sini. Okey. Okey menyebarkan maklumat yang meyakinkan bahawa Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu di Calais tapi mendarat di Normandy. Okey, Lee Shutin pun kata A juga. Ya, jawapan dia adalah A. Okay, Jerman tertipu. Okey, boleh? Jadi sekarang jam menunjukkan 11.50. Okey, sebenarnya saya ada soalan struktur. Soalan struktur ini saya akan hantar dalam grup anda. Anda tolong buat. Anda tolong buat. Pada kelas yang akan datang, kita akan bincang jawapan. Okey, boleh? Okey, pada kelas yang akan datang, kita akan bincang jawapan. Okey, boleh? Jadi, anda cuba buat soalan ini. 1A, yang tekan 2 perkataan yang terlibat. Okey, 2 markah. Okey. B, jelaskan konsep fasisme dengan nazisme. Fasisme 2 markah, maksudnya 2 isi. Nazisme pun sama, 2 isi. Anda boleh rujuk buku teks. Okey, lepas tu soalan kebat. Pada pandangan anda, bagaimanakah negara di dunia, okey, bagaimanakah negara di dunia dapat mengelakkan peperangan pada masa kini? Bagaimana nak elak perang? Okey, ini soalan kebat 4 markah, maksudnya anda bagi saya 4 isi. 4 isi ini merangkumi fakta dengan huraian. Okey, jadi ini saya akan hantar dalam grup. Okey, pada kelas yang akan datang kita akan bincang. Okey, boleh para pelajar? Jadi itu sahaja kelas saya pada hari ini dan saya akan tutup rakaman sekarang.